Garis panduan yang jelas mengenai hukuman alternatif yang setimpal dengan perbuatan jenayah di samping memberi keadilan kepada mangsa dan waris perlu dirangka susulan pemansuhan hukuman mati mandatori. Pakar perundangan berpendapat hukuman penjara dalam tempoh yang panjang hingga 30 tahun atau seumur hidup perlu dipertimbang sebagai hukuman gantian selain perlu memperincikan jenis kesalahan yang dilakukan. Ikuti laporan Nasrul Aiman Mahazir. Pengumuman pemansuhan hukuman mati mandatori oleh kerajaan Jun lalu dilihat sebagai pendekatan baharu dalam sistem perundangan negara. Ia bagi memastikan hakim tidak terikat dengan kuasa mandatori berkenaan ketika menjatuhkan hukuman di mahkamah. Jemaah Menteri bersetuju agar penelitian dan kajian lanjut dilaksanakan berkaitan cadangan hukuman alternatif terhadap 11 kesalahan yang membawa hukuman mati mandatori dengan 22 kesalahan yang membawa hukuman mati tetapi dengan budi bicara mahkamah. Pada umum saya kata kita harus melihat pendekatan yang baru. Saya bila kita sebut nak mansuhkan pihak penguasa kata pihak kami tidak setuju lah kerana orang terlibat ni merupakan najis negara. Kita memang perkara itu memang betul. Memang tak ada siapa yang kata yang tu tidak benar, tetapi kita melihat cara pendekatan bagaimana kita nak melaksanakan hukuman. Bukan kita maafkan mereka terus. Mereka memang akan melalui hukuman. Dan hukuman ini bukan hukuman sehari, seminggu atau setahun. Ini lebih daripada 10-15 tahun hingga 20 hingga 30 tahun. So, jangka masa yang panjang. Ada pihak yang mahu pemansuhan hukuman mati turut terpakai kepada kes-kes yang telah diputuskan sebelum ini membabitkan 1,359 banduan yang menunggu hukuman sejak 2018. Bagaimanapun, keputusan itu mendapat tentangan setengah pihak khususnya keluarga mangsa bunuh. Bagi kes pengedaran dadah pula, ada yang khawatir lonjakan kes akan berlaku jika hukuman setimpal tidak dikenakan terhadap pesalah. Namun dalam sesetengah kes, ada yang menjadi mangsa keldai dadah dan tidak dikenakan hukuman mati manakala dalang utamanya terlepas daripada hukuman. Sehubungan itu, pada tahun 2017, Seksyen 39B-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dipinda agar kesalahan pengedaran dadah boleh dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup yang juga boleh dikenakan hukuman sebat. So, timbulnya sekarang isu sama ada pergantungan hukuman gantung sehingga mati ini harus dikaji semula. Nah, sekarang apa yang dicadangkan, apa kita lihat sekarang, kebanyakan kes-kes di mahkamah ini melibatkan innocent carrier. Kaldai-kaldai, dikatakan kaldai-kaldai yang telah disuruh upah untuk hantar barang, hantar beg. Mereka pun tak tahu kuantiti apa dan tiba terlibat. Malaysia katanya boleh merujuk kepada data dan statistik negara lain yang tidak mengaplikasikan hukuman mati mandatori bagi melihat kesesuaian dan keberkesanannya yang bergantung kepada jenis kesalahan. Melihat kepada negara-negara dari Asia, tempoh hukuman penjara bagi pesalah dadah lebih panjang. Jepun menetapkan 10 hingga 20 tahun, Korea Selatan dengan 7 hingga 11 tahun dan Australia daripada 10 hingga 25 tahun penjara. Berbanding negara-negara di Eropah seperti United Kingdom menetapkan tempoh penjara 2 hingga 7 tahun, manakala Sepanyol 3 ke 6 tahun penjara jika disabit kesalahan. Kajian terhadap hukuman alternatif sebagai pendekatan baharu memerlukan penelitian menyeluruh oleh satu suruhanjaya yang melibatkan unit kerajaan, badan perundangan serta pihak penjara supaya hukuman terbabit setimpal dengan kesalahan serta mampu memberi pengajaran kepada masyarakat selain berupaya mengurangkan statistik jenayah di Malaysia. Nasrul Aiman Mahazir, Buletin Utama TV3.